Na'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ilahana anta maqsuduna wa ridaka matlubuna a'tina mahabbataka wa ma'rifataka ila ruhi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ila khususin khassah ila sahibil kitab wa ila hadratin nabi bijahil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ahli baitih. Allahumma ja'alna minal mutawadhi'in wal mukhlisin wal 'amilin was salimin fid dunya wal akhirah. Allahumma amin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat inayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita dan juga kesempatan yang Allah berikan kepada kita sebelum ini kita dapat selesaikan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni muzakarah kita berkenaan dengan bab puasa. Jadi insya-Allah dengan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dengan kesihatan yang Allah kurniakan, kita tidak membuang masa ataupun mensia-siakan waktu kita berada di rumah ini dengan mengosongkan hari-hari kita daripada ilmu. Jadi insya-Allah dengan izin daripada Allah, saya mengambil beberapa masa terluang ini dengan mengisi ilmu yang kami belajar dahulu, perkongsian ilmu hadis lah. Jadi sedikit sebanyak kita dapat mendatangkan, menimbulkan mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah hadis ni kita akan baca secara ringkas, keterangan tidak terlampau panjang. Insya-Allah saya cuba, dan sedikit sebanyak yang mana kita boleh hafaz, kita hafaz. Yang mana kita kurang faham daripada hadis, insya-Allah kita akan kongsikan semampunya. Jadi bila mana kita belajar ilmu hadis ini, pertama sekali kita niatkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rasa sayang, rasa kasih kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasa sayang yang bersangatan, rasa kasih yang bersangatan sehingga melebihi daripada sesuatu pun. Jadi bila mana kita meletakkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih utama, maka insya-Allah kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Pengampunan dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi perkongsian pada pagi ini kita buat perkongsian pembacaan ilmu hadis. Kita baca dengan mengambil faedah daripada kitab Mukhtarul Hadis, karangan daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Jadi kita mukadimah dulu pada pagi ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, pengindah dan penyeri segala yang dikandungi alam ini, yang telah menganugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam kefasihan lisan. Kefasihan lisan
Maknanya apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu langsung sampai kepada hati para pendengar. Walaupun yang mendengar setiap daripada kalam Rasulullah itu bukan daripada kalangan Islam ataupun bukan daripada orang Islam itu tersendiri. Bahkan musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun turut mendengarkan kalam Rasulullah sampai pada hati. Cuma Allah Subhanahu wa taala belum kurniakan hidayah lagi. Itu fasihnya lisan dari segi bacaannya, dari segi penyampaiannya. Selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk terutama antara sekalian makhluk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling utama bagi seluruh makhluk. Maksudnya seluruh makhluk ini bukan manusia saja. Makhluk itu adalah sesuatu yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk haiwan, termasuk bintang, termasuk bulan, termasuk kursiullah, termasuk arasy Allah. Ini adalah kemuliaan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allah dan seluruh para malaikat pun berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutus dengan membawa kebenaran dan petunjuk sebagai rahmat yang meliputi seisi alam. Seorang manusia yang tidak berkata-kata melainkan menerusi wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Amma ba'du. Kitab hadis ini merupakan kumpulan hadis pilihan seorang ulama yang tidak asing lagi di dunia. Maksudnya tidak asing ni terkenal. Maksudnya memang kita ni kenal lah. Kalau kita duduk di zaman ini, pada keadaan ini, kalau kita tak kenal siapa pengarang kitab ini, Allahu akbar. Membawa maksud kita ni masih jauh lagi dengan ulama. Membawa maksud kita ni tak boleh hadirkan lagi rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia pengarang kitab ini? Al-Alamah Al-Habib Omar bin Muhammad bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ataupun lebih dikenali sebagai Habib Umar. Hari ini kita tengok, kalau kita tak kenal, kita boleh lihat di YouTube, kita boleh lihat di Google, kita melihat wajah para alim ulama ini sahaja, Allah Subhanahu wa taala sudah bagi kelembutan dalam hati. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan terangnya dalam hati kita ini. Beliau telah memilih 59 hadis daripada kitab guru yang juga merupakan mertua beliau, Al-Habib Muhammad Al-Haddar, yang bertajuk Syifa'us Saqim. Jadi kitab ini diambil sedikit ataupun beberapa hadis sahaja, dimuatkan dalam kitab Mukhtarul Hadis ini. Al-Habib Umar diambil daripada siapa hadis-hadis ini? Diambil daripada gurunya merangkap ayah mertuanya, yakni Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Syifa'us Saqim nama kitab asal dia lah. Syifa'us Saqim ni adalah membawa maksud kesembuhan bagi pesakit ataupun ubat bagi pesakit. Maksudnya kitab-kitab hadis juga, dan telah menyusunnya dengan mengikut urutan abjad. Maknanya kitab yang diambil oleh Al-Habib Umar daripada kitab Syifa'us Saqim ini. Kitab Syifa'us Saqim ini adalah salah satu kitab hadis yang disusun alif. Maka hadis-hadis yang didatangkan adalah daripada huruf alif, 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 alif. Kemudian huruf ba, maka hadis yang datang pun bermula daripada huruf ba. Maknanya tersusun rapi. Tapi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz ini, beliau mengambil daripada kitab ayah mertuanya, hadis itu ambil yang terpilih sahaja. Agar lebih mudah difahami dan dihafal oleh setiap muslimin dan muslimat. Adalah penting bagi setiap muslimin dan muslimat untuk sekurang-kurangnya memahami dan mengetahui beberapa hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang berikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Untuk siapa? Untuk muslimin dan muslimat. Mengambil penting dan mengambil berat. Paling tidak memahami. Kalau tak hafaz, memahami. Kalau tak boleh faham, sekurang-kurangnya kita tahu ini adalah hadis. Kadang-kadang kita buat dalam hidup kita ini, kita tak tahu ini hadis ke, ini ucapan daripada ulama ke, ini daripada mak ayah ke, ataupun petua orang-orang dulu ke.
Sebab tu bila mana kita sebut hadis, bila mana kita tidak kenal hadis, kadang-kadang kita mempermainkan hadis. Kita ubah daripada kalimat dia, kita ubah daripada kefahaman hadis tersebut. Sebab tu kita sebagai orang awam, orang muslimin, muslimat, paling tidak kalau kamu tak boleh faham, kamu tahu itu status dan darjatnya hadis. Adapun sahih, adapun maudhu', adapun itu kemudian. Yang paling penting kita berusaha untuk kenal mana satu hadis, mana satu kata orang-orang terdahulu, mana satu hadis, mana satu petua orang-orang dahulu. InsyaAllah kita tahu itu hadis, kita faham, Allah bagi ganjaran. Kerana itu adalah di antara jalan kita untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian khusus daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Jadi bagi yang baru hadir, insya-Allah kita buat perkongsian ilmu hadis pada pagi ini insya-Allah sehingga selesai. Tak banyak, sebanyak 59 saja hadis. Dan hadisnya pun ringkas-ringkas. Mudah-mudahan ada manfaatlah kita. Menjadi panduan hidup kita. Maknanya panduan, pedoman hidup kita ni kena ada arah tuju. Di antara untuk selamat sampai kepada tujuan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah ini tidak lain juga tidak bukan adalah daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesemua hadis yang dipilih oleh Al-Habib Omar mempunyai pengajaran yang penting bagi setiap Muslim untuk mengetahuinya. Baik, sekarang kita dah terangkan sedikit daripada mukadimah tujuan kitab ini. Dia ringkas je, kitab dia nipis je. Nipis. Jangan risau, insya-Allah akan cepat habis. Kita akan buat sedaya upaya lah. Yang penting kita dapat mahabbah, kita dapat perhatian daripada Allah dan Rasulnya. Kemudian kita masuk sedikit daripada manaqib ataupun biodata pengarang kitab. Adalah suatu adab bagi orang yang mempelajari suatu kitab dengan apa dia? Dengan mengetahui siapa tuan kitab, siapa yang menyusun kitab itu. Itu di antara adab seorang pelajar. Pelajar ini siapa? Orang yang ingin mencari ilmu dan menghilangkan kejahilan, kehitaman yang ada pada diri. Itu pelajar. Cuma nanti tingkatan-tingkatan pelajar itu perbahasan lain. Kita kalau ada di rumah kita ni ada kitab, ada buku, apa jenis buku sekali pun, terutama pada buku-buku agama lah. Kalau buku mangga ke, buku joran ke, ataupun buku wanita ke, surat khabar ke, itu lain. Kalau buku-buku yang berkaitan dengan buku agama, maka terlebih dahulu adab dia buka nama pengarang kitab, dikarang oleh siapa, disusun oleh siapa. Bila mana kita baca buku-buku agama ini, Masya Allah kita hadiahkan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku hadiahkan Al-Fatihah kepada tuan kitab. Tadi permulaan daripada kelas kita dah sedekahkan Al-Fatihah kepada tuan kitab. Mana-mana muslimin dan muslimat, kalau kita belajar apa dan sebagainya, belajar agama, sedekah dulu. Kadang-kadang tok guru ataupun para asatizah ni kadang-kadang dia terlupa nak sedekahkan Al-Fatihah. Kita sebagai anak murid, sebagai pendengar, sebagai jemaah, kita sendiri sedekahkan Al-Fatihah, tak ada masalah. Tetap sampai barakah dia. Jadi sebelum kita memulakan pelajaran ilmu hadis kita, bacaan hadis kita, terlebih baik kita menjaga adab kita. Yakni apa dia? Menceritakan sedikit silsilah ataupun sanad manaqib kisah hidup pengarang kitab Mukhtarul Hadis ini. Baik, kita tengok siapakah pengarang kitab ini. Beliau adalah Al-Habib Omar bin Hafid. Saya baca nasab dia. Ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat, dengar. Bila kita dengar nama nasab, bila kita dengar nama-nama ayah-ayah, bin, maka kita akan tahu dan kita akan kenal, juga kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Al-Alamah Al-Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Abdullah bin Abi Bakar bin Idrus bin Omar bin Idrus bin Umar bin Abi Bakar bin Idrus bin Husin bin Al-Syekh Abi Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Syekh Abdul Rahman As-Saqaf bin Muhammad Maula Dawilih bin Ali bin Alawi bin Muhammad bin Sahib Saumiyah
bin Alawi bin Abdullah bin Al-Imam Muhajir ilallah Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Aridi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain As-Sibti bin Ali bin Abi Talib dan anak Fatimah Zahra binti Sayyidina Muhammad Al-Khatamin Nabiyyin. Salawat dan salam dan keberkatan ke atasnya dan ke atas mereka seluruhnya. Allahu Akbar. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang yang menjaga daripada nasab ni orang yang mulia. Dia tahu nama ayah bin ayah bin ayah bin ayah sampai kepada siapa? Al-Habib Omar bin Muhammad bin Salim ini sampai kepada Imam Sayyidina Husin. Jadi jalur susur galurnya nasabnya Habib Omar ni sampai Sayyidina Husin. Sayyidina Husin bin siapa dia? Bin Sayyidina Ali karamallahu wajhah bin Abi Talib. Dan siapakah Sayyidina Ali ni adalah suami kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra. Siapakah Sayyidatuna Fatimah Zahra ini? Adalah puteri kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita tengok, kita terangkan sedikit. Al-Alamah Al-Habib. Apakah maksud Al-Alamah? Kadang-kadang kalau kita buka kitab ataupun ada MC-MC daripada majlis-majlis menjemput daripada para alim ulama, para habaib, para asatizah, mereka akan meletakkan Al-Alamah. Al-Alamah ni daripada kalimat menguatkan lagi. Maksudnya apa dia? Asal dia adalah alim. Tapi Al-Alamah ni yang bersangatan alim. Yang bersangatan, yang banyak ilmu dia. Masya Allah. Al-Habib Omar. Baik. Al-Habib ini bukan nama. Al-Habib ini adalah gelaran. Al-Habib adalah gelaran. Al-Habib maksud dia apa? Yang mencintai. Al-Habib adalah gelaran bagi seorang yang memiliki ilmu yang banyak ataupun orang yang lebih dikenali sebagai ulama. Juga Al-Habib adalah sandaran bagi ulama yang memiliki nasab ataupun keturunan terus sampai kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Jadi dekat dunia ni, dalam negara kita ni, juga di negara-negara yang lain, kalau kita lihat, yang dapat gelaran Habib, ini adalah kebanyakan ulama. Ulama daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan masyhurnya Habib ini, yang dikatakan yang diberi gelaran dan sandaran Habib ini, terutama di Yaman, di negara Yaman. Kemudian, kalau kita tengok di Malaysia ni banyak tak? Banyak. Banyak juga di Malaysia, di Thailand, di Jawa, Indonesia, terlampau banyak. Cuma gelaran tu berbeza-beza. Saya bagi contoh. Seperti kalau di tanah Jawa orang tak panggil Habib kalau orang alim. Orang-orang alim, banyak orang-orang alim yang ada sandaran hebatlah bagi orang-orang yang ilmu dia banyak. Di Jawa mereka panggil kiai. Kiai. Ada kiai yang sandaran dia kepada keturunan Rasulullah. Lihat pada silsilah dia. Ada kiai yang biasa saja tapi daripada keturunan syekh. Daripada keturunan syekh. Ada pun di Thailand, di selatan Thai, di Fatoni, orang-orang alim ini dipanggil sebagai babo ataupun baba syekh. Baba Ismail Sepanjang, Baba Ali Sekam, tu baba lah, maknanya gelaran pada mereka ini. Kalau di Malaysia sendiri, kebanyakan kita akan panggil Tuan Guru ataupun Tok Syekh ataupun Tok Fakir. Itu lebih kepada Thailand juga tu, tapi dibawa ke Malaysia sebab bersebelahan jiran. Jadi ada di antara mereka ini, kalau kita nak kenal, banyak keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kata pelik, ada lagi ke darah daging ataupun cucu cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan cucu Rasulullah, anak daripada keturunan Rasulullah ini hanya perempuan saja yang hidup lama. Siapa dia? Siti Fatimah Zahra. Ini kita kena faham. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan
seluruh anak Adam itu keturunan dia mengikut ayahnya. Maksud mengikut ayah ni bagaimana? Kalau ayah dia tu orang Jawa, maka anak dia orang Jawa. Kalau ayahnya itu orang Banjar, maka anaknya berketurunan Banjar. Kalau ayahnya itu orang Bugis, mak dia orang Jawa, yang ikut mak ke ikut ayah, maka akan ikut ayah. Ayah dia jadi, ayah dia orang Bugis, maka anak akan dibangsakan dengan bangsa Bugis, bukan ikut mak. Bukan ikut mak. Kalau mak dia orang Johor, ayah dia orang Perak, maka anak akan ikut Perak. Itu di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mudah faham. Maknanya setiap keturunan itu mengikut kepada nasab ayahnya. Akan tetapi khusus bagi Sayyidatuna Fatimah Zahra. Maknanya apa dia? Keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini khusus mengikut mak. Maksud mengikut mak ni macam mana? Kalau kita ikutkan Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain ni, dia punya nasab dia kepada siapa? Kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Akan tetapi khusus bagi keturunan Rasulullah ini adalah mereka mengikut nasab sampai Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain mengikut kepada Fatimah Zahra. Maknanya mengikut pada mak. Bila kita ikut pada mak, maka terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab Sayyidatuna Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus. Jadi kita jangan pelik. Ada lagi keturunan Nabi? Ada. Kita terangkan tadi. Kalau Habib adalah gelaran bagi keturunan Rasulullah yang kita panggil ulama. Tapi kalau di Malaysia ada juga Habib seperti mana Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid Ma'ruf. Kemudian Habib Najmuddin Al-Khairid. Itu. Kemudian ada lagi siapa? Banyaklah Habib-Habib di Malaysia ni. Cuma kalau kita sebut kadang berapa orang tak berapa kenal sangat. Cuma kita nak bagi tahu Habib. Kemudian di Malaysia ini pula banyak nama-nama lain selain daripada Habib. Dia ulama tapi tidak letak sandaran Habib itu. Seperti mana kalau kita lihat di negeri Kelantan. Di negeri Kelantan orang tak panggil Habib, tapi ulama-ulama sana lebih kepada Nik, lebih kepada tuan, lebih juga kepada wan. Tuan, wan, Nik. Kalau kita tengok mereka yang bersanadkan ataupun bersesilah langsung keturunan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, mereka ini adalah yang menghafal. Maksudnya apa? Yang menghafal ayah bin ayah bin ayah bin ayah bin ayah bin ayah. Maknanya sampai kepada siapa yang penghujung tu. Kalau cuba kita cek. Kita ni daripada keturunan mana? Kita cek. Aku ni bin siapa? Bin bapak aku bin siapa? Bin siapa? Bin siapa? Tengok. Sebab hari ini, akhir zaman ini, ramai orang yang mengaku keturunan Rasulullah. Mengaku keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila cek, Allah, keturunan Lanun rupanya. Allahu Akbar. Ini contoh. Rupanya keturunan Abu Jahal. Allahu Akbar. Ini kita nak bagi mana contoh. Kalau di Yaman, wallahu alam lah. Ini di antara kelebihan karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di Yaman ada satu orang Habib. Nama Habib ni Habib Ali Masyhur. Habib Ali Masyhur. Habib Ali Masyhur ini adalah abang kepada pengarang kitab ini, yakni Habib Omar. Beliau kalau dia salam anak murid dia ataupun salam orang yang ingin minta tahu siapa nasab dia ataupun ayah dia bin siapa, sebutkan 3 nama ke atas. Contoh fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Nanti Al-Habib Ali ni dengan karamah dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu ini daripada keturunan mana. Dia tahu ini kamu daripada keturunan mana. Kamu daripada keturunan mana. Allahu Akbar. Jadi hebat bila mana kita tahu siapa silsilah kita, siapa keturunan kita, ini satu kebesaran. Sebab tu kalau kita tengok Habib Omar dia tahu. Di Kelantan orang guna nik. Siapakah di antara ulama-ulama di Kelantan yang berketurunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma'ruf, yakni Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat. Beliau sebelum beliau meninggal, beliau menunjukkan silsilah beliau. Silsilah beliau ni kepada salah seorang guru lah. Adalah 2 3 guru. Tunjuk kepada di antaranya guru kepada sahabat kami, yakni Ustaz Hasnul Hakim. Beliau tunjukkan silsilah beliau. Masya Allah. Bila kita tengok bin sampai kepada
Hidayatullah, Syarif Hidayatullah. Siapa Syarif Hidayatullah ni? Adalah Sunan Gunung Jati, termasuk dalam golongan Sunan Wali Songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Sampai kepada nasab Muhajir ilallah Muhammad Ahmad bin Isa, sampai kepada Rasulullah. Allahu Akbar. Rupanya Tuan Guru Ni Aziz ini, almarhum Tuan Guru Ni Aziz ini adalah keturunan Rasulullah. Kenapa beliau tidak gunakan Habib, walaupun kita tahu beliau adalah di antara orang-orang yang banyak ilmu dia. Kita sebut tadi, keturunan Rasulullah SAW yang menggunakan, yang meletakkan sandaran yang dipanggil Habib ini adalah daripada kalangan-kalangan ulama. Tapi kenapa Tuan Guru Ni Aziz tidak menggunakan Habib? Kerana peristiwa yang saya dapat tahu adalah dulu ketika mana jajahan British, mereka ini ingin membunuh keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang-orang yang British ataupun orang-orang selain Islam yang benci kepada keturunan Rasulullah ni, mereka mengkaji. Kaji apa dia? Nanti di akhir zaman yang akan memegang Islam, yang akan menyebarkan Islam, yang paling banyak adalah daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, orang-orang yang berada di Kelantan, di Terengganu ataupun di Malaysia ni umumnya, mereka menyembunyikan nama Habib. Mereka menggantikan dengan nama Nick. Sebab tu ada Nick. Mereka letak pada anak-anaknya Nick. Nak bagi tahu apa? Jangan putus silah. Jangan putus nasab. Yang penting ada Nick. Maknanya apa? Bila ada Nick, perempuan ni, laki dia ada Nick. Laki dia ada Nick, tolong jaga. Maksudnya macam tu. Sebab apa? Di Malaysia ni banyak sangat orang putus nasab. Maksudnya orang yang berketurunan dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh perempuan. Perempuan ada wan. Wan ni pun salah satu daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila mana berkahwin dengan orang yang ahwal ni orang biasa, maka nasab terputus. Anak tak boleh dapat wan, sebab anak dia akan ikut bapak orang biasa. Mak wan, mak nik. Tapi bila dapat anak kahwin yang daripada laki biasa, putus nasab di Malaysia ni banyak sangat, terlampau banyak. Walaupun kalau kita tengok salah satu fatwa di Jakarta, seorang Habib mengatakan kalaulah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan orang biasa dan putus nasabnya, maka tidak sah dia punya pernikahan. Sebab di antara yang diambil hujahnya adalah syarat perkahwinan adalah sekufu. Maknanya sekutu ataupun orang panggil sama bangsa, sama darjat. Itu. Sebab nak khabar, nak bagi tahu darjat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sampailah ahlu baitnya, keturunannya, nasabnya semua mulia. Kalau lelaki daripada keturunan Rasulullah, contoh macam kita ambil di Kelantan, laki dia Nik, kahwin dengan perempuan dia wan, sama-sama tak keturunan Rasulullah? Sama. Maka anak akan dapat Nik. Kalau laki ayah dia Nik, mak dia ni perempuan isteri dia orang biasa, nanti dapat anak. Maka anak akan ikut siapa? Anak akan dapat ikut ayah juga. Dia akan dapat juga Nik. Dapat. Kalau yang bukan seperti mana, bukan daripada golongan Habib, bukan keturunan Rasulullah, tapi bukan daripada golongan yang ulama. Macam di Malaysia ni banyak, macam di antara lelakinya orang akan panggil Syed ataupun Syed. Biasalah tu kalau kita tengok Syed, banyak Syed Sadiq contohnya. Itu contoh saja. Itu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila orang tanya, kenapa keturunan Rasulullah tapi perangainya macam tu? Betul Rasulullah sebut tidak ada perbezaan di antara keturunan aku dan juga orang biasa. Melainkan perbezaannya adalah iman dan takwa. Cuma nak bagi tahu dia, kalau keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kalau dia buat satu amalan, maka dia akan cepat naik. Maksudnya apa? Kelebihan yang ada pada Rasulullah itu sampai juga pada darah daging anak cucu cicitnya. Maknanya kalau buat baik digandakan. Maknanya cepat untuk jadi ulama tu cepat. Tapi kalau buat jahat, Allahu Akbar. Kalau buat jahat ni jadi, kita bukan nak cakap jahat sangat, tapi memang Allah tunjuk. Ini semua nampak depan mata saya. Warazali, tercuit hati dengan ceramah ni. Memang keturunan wan, Allahu Akbar. Jadi jaga. Jadi anak ni kalau boleh letak wan. Contoh kita ada wan, ada nik, letak wan. Itu semua keturunan Nabi SAW. Ingat, kemuliaan itu bukan terletak pada nama, akan tapi letak pada takwa dan iman.
beruntung kita kalau memuliakan cucu cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, samalah kita memulia dan menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ada keturunan Nik, yang ada keturunan Wan, yang ada keturunan Tuan, Tuan pun ada juga Tuan, ada sebilangan pendapat mengatakan daripada Tengku. Tapi Tengku yang ada di Malaysia lah. Kalau Tengku yang berada di Indonesia seperti mana di Aceh lain pula. Siapa yang belajar ataupun yang memondok yang ada ilmu sedikit itu dipanggil Tengku. Tapi di Malaysia ni ada Tengku yang memang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti saya sebutkan tadi, mereka menyembunyikan nama Habib, menyembunyikan yang nak bagi tahu inilah keturunan Rasulullah. Sebab apa dia? Sebab ada musuh-musuh yang tidak berapa suka, dan pada zaman British pun mereka nak menghancurkan, nak menghapuskan keturunan-keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ini sedikit sebanyak sebagai pengetahuan. Kalau bagi perempuan pun sama juga. Kalau ada Wan, ada namanya Nik. Kalau yang lebih kepada nampak kepada apa nama dia? Ulama lah, namanya orang alim, alimah lah kalau bagi perempuan, kepada Hubabah. Gelaran dia Hubabah. Kalau lelaki Habib, kalau perempuan Hubabah. Kalau namanya ini biasa di Malaysia Kalau lelaki Syed, perempuan Syarifah. Perempuan Syarifah. Allahu akbar. Kalau kita tengok di Malaysia ni banyak kan artis-artis yang daripada keturunan Rasulullah. Banyak keturunan artis yang daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita jangan kita hina dia. Bila kita hina dia, Allahu akbar, sama macam kita menghina Rasulullah. Kita hanya menghina perangai dia, bukan keturunan dia. Ini buat malu Nabi. Jangan macam tu. Kita nak hina, kita nak benci perangai dia, benci perbuatan dia, bukan benci tuan dia. Itu kena jaga. Sebab bila mana kita sebutkan tadi, kita memuliakan keturunan Rasulullah, insya-Allah. Dia ada kebaikan, rugilah kami tak dapat keturunan Rasulullah? Tak rugi. Itu sebab kita sebut la furqah bainal jama'ati wal ajami illa taqwa wa ta'ah. Tidak ada perbezaan keturunan Nabi dan juga orang ahwal. Ini orang ajam. Kita ni orang ajam lah, ni orang biasa. Kecuali apa dia? Takwa. Kalau kamu keturunan Nabi sekalipun, kalau perangai dan perbuatan kamu buruk, jelek, maka kamu juga tetap tidak boleh menandingi orang awam, orang biasa yang perbuatan dan takwanya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu adalah di antara Birat Al-Habib, Habib Omar. Jadi kalau kita dah ada gelaran-gelaran, kita faham, kita tahu nasab dan keturunan kita, insya-Allah kita akan jaga. Jaga. Siapakah Habib Omar ni? Beliau dilahirkan di kota Tarim, Hadramaut, Yaman, sebelum fajar. Ini sebelum sebelum subuh pada hari Isnin bersamaan dengan 4 Muharram 1383 Hijriah, bersamaan 27 Mei 1963. 1963. Mana 1963. Kalau tak salah saya, umur beliau sekarang 57 tahun. Umur beliau 57 tahun. Beliau mendapat pendidikan awal daripada bapanya yang ketika itu menjawat jawatan sebagai mufti di Tarim. Tarim ini adalah satu daerah yang berada dalam Hadramaut. Hadramaut ni di Yaman. Jadi ayah kepada Al-Habib Omar ni di antara mufti Tarim. Mufti Tarim sekarang ni siapa? Mufti Tarim sekarang ni adalah Habib Ali Masyhur, yakni abang kepada Habib Omar tadi. Sebab tu kalau kita tengok di Malaysia ni tak banyak Habib Ali datang. Sebab bila kata mufti dia kena jaga kawasan dia. Bila kata mufti, dia kena jaga dekat dia punya daerah dia. Untuk bila mana orang tanya bab hukum, orang tanya bab fatwa dan sebagainya, dia yang iftah, dia yang memberikan mufti. Itu sebab bila mana baru-baru, tak adalah baru ni, lebih kurang dalam 3 minggu bulan lepas macam tu, ada orang meletakkan nama Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid sebagai seorang calon untuk menjadi mufti wilayah. Sebab tu bila kita dengar, kadang-kadang kita tak setuju. Bukan kita tak setuju sebab tak ada ilmu, tak. Tapi kita tengok Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Zainal Abidin Al-Hamid ini, beliau di antara da'i, beliau di antara pendakwah yang terkenal. Beliau selalu berkeluar berdakwah di negara sekian, kemudian merata pergi.
Kalau dilantik beliau ni sebagai mufti wilayah, beliau dilantik sebagai mufti wilayah, jadi beliau nak berdakwah ke luar negara, beliau nak dakwah itu dengan permintaan daripada jemaah-jemaah beliau yang berada di Brunei, yang berada di Singapura, yang berada di Indonesia, bahkan di Yaman, di Arab. Sukar. Sebab apa? Mufti ni dia kena duduk dekat kawasan dia, mempermudahkan orang awam kalau nak bertanya hukum dan hakam. Sebab itu kalau kita tengok Al-Habib Ali jadi mufti tak berapa sesuai. Sebab beliau ni di antara aktivis, di antara orang yang cukup aktif dengan ilmu-ilmu dia. Jadi sebab tu kalau kita tengok aliyah kepada Al-Habib Umar ni di antara mufti tarim. Kisah beliau ni panjanglah. Beliau diambil oleh komunis, kemudian disorok dan kuburnya ada yang kata tak tahu, ada yang kata sekian, tak tahulah jasad dia kat mana. Ambil hilang terus. Waktu tu Habib Umar masih lagi kecil. Seperti Imam Abi Salim Abdullah Syadi. Jadi disebabkan seterusnya beliau menerima ilmu daripada para ulama di Hadramaut yang ada pada masa itu, seperti Al-Alama Al-Habib Salim bin Muhammad bin Abdullah Syatiri bermula tahun 1402 Hijriah bersamaan dengan 1982 Masihi. Al-Alama Al-Habib Umar berulang-alik ke Haramain Asy-Syarifain, yakni Haramain Mekah dan juga Madinah lah, untuk menimba ilmu dan tarbiyah. Menimba ilmu dan tarbiyah sama ke? Timba ilmu, cari ilmu, tarbiyah adalah mendidik jiwa nurani hati kita lebih kepada berakhlak mulia. Itu tarbiyah. Daripada Al-Imam Al-Arif Ad-Da'iyah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf, Al-Arif Da'iyah Al-Habib Ahmad bin Toha Al-Haddad, Al-Arif Al-Alamah. Ditambah Al-Arif lagi. Al-Arif ni maksud dia apa? Orang yang sangat mengenali Allah. Orang yang makrifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kenal tak Allah? Kita kenal Allah. Tapi kenalnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tak sama seperti mana orang-orang yang ahli dia kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? Al-Alama Abi Bakar Al-Atas bin Abdullah Al-Habasyi, dan beliau juga menerima ijazah Al-Asanid daripada Musnid Al-Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Al-Habib Umar mendapatkan ijazah hadis Musnid, maknanya hadis ni sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus secara langsung. Ambil daripada guru ni, ambil daripada guru ni, ambil daripada guru ni sampai kepada Rasulullah. Bersanad. Sebab tu kalau kita tengok Al-Habib Umar ini gelarannya juga adalah Al-Musnid. Sebab beliau mengambil ijazah daripada tuan guru yang sangat-sangat terkenal. Siapa dia? Adalah Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Al-Fadani adalah laqab daripada tempat kelahirannya. Al-Fadani ni apa? Al-Fadani ni di Padang. Padang di Sumatera, Indonesia. Mereka meletakkan Al-Fadani, dia kenal lah. Maknanya bagi tu asal usul, aku ni walaupun mengaji dekat Mekah, aku masih lagi orang Indonesia. Orang Indonesia yang memegang Musnidud Dunia. Musnid dunia. Orang yang bersanad mendapatkan hadis paling terkenal pada zaman beliau. Masya Allah. Al-Habib Umar pun mengambil ijazah sanad daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Sungguh-sungguh hebat Syekh Yasin, orang Asia kita, Nusantara kita. Di antara orang Malaysia pun banyak juga ambil sanad daripada Syekh Yasin Al-Fadani yang sempat. Di antaranya Tuan Guru Hashim, yakni Tuan Guru Hashim ni siapa dia? Pendiri ataupun pengasas pondok Allah lupa dah. Pondok di Kelantan tu lupa dah, selalu sebut tu lupa dah. Lupa nama. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang mengambil ijazah daripada Syekh Yasin Fadani, yakni Tuan Guru Abdullah Lubuk Tapah. Lubuk Tapah mengambil ijazah juga. Kemudian Syekh Nuruddin Al-Banjari yang kita kenal pada hari ini, tuan guru kita. Beliau pun ada ijazah sanad daripada siapa? Syekh Yasin Al-Fadani. Tuan Guru Hashim ni pendiri pengasas pondok Pasir Tumbuh Kelantan. Maknanya beliau ni kalau kita belajar dengan anak murid semuanya ada ijazah langsung sampai kepada Syekh Yasin Al-Fadani, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan al-alama muhaddis Haramain As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dan para ulama yang lain. Juga Al-Habib Umar mendapatkan ijazah daripada muhaddis. Siapa dia? Sayyid Muhammad.
Beliau sudah mula mengajar dan melaksanakan tugasan dakwah Islam ketika hanya berusia 15 tahun. Dakwahnya, Al-Habib Omar ini berdakwah ketika umur dia 15 tahun sudah berdakwah. Mengajak orang mengenal Islam. Mengajak orang mengenal Islam. Di samping meneruskan pengajian secara telaki. Dalam pada masa Habib Omar ni berdakwah, beliau juga tidak tinggalkan majlis-majlis ilmu. Beliau juga tidak meninggalkan belajar dengan guru-guru. Sebab itu dalam pada masa kita mengajar, dalam pada masa kita berdakwah, kita berceramah pada zaman ini, jangan juga tinggal daripada belajar. Apa cara pun kamu kena duduk belajar. Jangan kita rasa kita ustaz, kita tak duduk dalam kuliah dah. Kita rasa kita ustaz, kita tak dengar ilmu dah. Kita tak cari ilmu, kita rasa kita hebat. Allahu Akbar. Siapa pun kita, guru pun masih lagi perlukan guru. Ingat, kalau kamu alim, kalau kamu hebat, kamu masih lagi memerlukan ilmu. Sebab tu, bila mana kamu ada ilmu, kamu akan lebih tahu bahawasanya banyak lagi ilmu yang belum aku tahu. Orang bila mana bertambah ilmu, dia akan bertambah kebodohan dia. Maksud dia apa? Orang bila ada ilmu, maka dia tahu yang dia ni tidak ada ilmu. Lagi banyak ilmu masuk, lagi dia sedar diri. Lagi banyak ilmu dia masuk, lagi dia nampak kekurangan diri dia. Habib Omar walaupun dia berdakwah, dia masih lagi belajar. Berdakwah, mengajar dan belajar telah sebati dalam jiwa beliau. Allah. Ini yang kita nak faham ni. Kita kena dengar juga kisah Habib Omar. Sebab hari ni banyak sangat tomahan, fitnah, cacian orang awam kepada Habib Omar. Kata penyembah kubur, itu nanti kita akan terangkanlah. Kata orang yang Masya Allah. Kita bila hina ulama' ni Allah. Kalau kita hina dia sebagai ulama', kita dah tak hormat pewaris Nabi. Kita hina pula Habib Omar ni, yang mana beliau ni pula adalah keturunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hina keturunan Nabi, maksudnya kita hina anak cucu cicit Nabi. Kita bayangkan kalau kita ada anak-anak, ada anak, walaupun cucu cicit kita ni buruk perangai dia, kalau orang hina cucu cicit kita, walaupun memang perangai dia buruk, kita tak terasa ke? Kita tak terasa ke? Kita terasa walaupun kita tahu perangai dia sekian, tapi jangan sampai menghina. Nabi SAW ada cucu cicit yang namanya Al-Habib Omar. Al-Habib Omar ni bukan buat benda jahat pun. Dia buat benda baik, dakwah bahkan terkenal di antara termasuk dalam top 10 ulama yang terpengaruh di dunia. Bukan di Malaysia, di dunia. Tapi orang boleh hina, Allahu Akbar. Bagaimana perasaan Nabi SAW kalau ada di hadapan kita? Melihat keturunannya dihina oleh orang yang tak berapa kenal dengan beliau. Kebanyakan yang menghina ni bukan kenal pun. Tak kenal, tak pernah duduk sekali, tak pernah mengaji sekali, tak pernah. Kalau kita nak cerita dakwah Al-Habib Omar ni, Allahu Akbar, terus sangat-sangat banyak. Kalau saya ceritalah, saya sendiri tak sangka ada lagi orang yang berhati dan berakhlak mulia dan tinggi macam Habib Omar ni masih lagi hidup. Saya tak sangka, masih ada lagi orang. Sebab tu, bila kita nak kenal ulama' ni, kenal sungguh-sungguh. Jangan kita kenal nama, kemudian kita dengar pula berita buruk daripada orang yang tak kenal kepada ulama' tersebut. Maka kita pun akan terpengaruh. Sebab tu, bila dengar ulama' ni, Masya Allah, jangan kita tengok buruk dia. Kadang-kadang buruk dia tu adalah kebaikan buat kita. Kadang-kadang kita tengok buruk, padahal dia kebaikan buat kita. Itu bagaimana? Itu nanti. Cuma kita nak kena bersangka baik. Ni hebat di antara ulama' yang hebat, yang masih lagi hidup. Yang masih lagi hidup. Kita tengok akhir zaman ini seorang demi seorang ulama meninggalkan kita. 2 hari lepas almarhum Ustaz Al-Fadil Al-Ustaz Al-Mukarram Ismail Kamus. Beliau di antara orang yang hebat, sehingga Al-Habib Ali Zainal Abidin pun datang tunduk menceritakan, berkongsikan ilmu, berkongsikan pengalaman, menceritakan masalah-masalah orang awam dengan Ustaz Ismail Kamus ni dengan keadaan yang tunduk, tawaduk, yang penuh dengan ihtiram dan ikram, dengan merendahkan diri. Walaupun kita tengok ilmu Habib Ali ni Masya Allah, tapi dengan senior dia. Ustaz Ismail Kamus ni Masya Allah orang yang hebat. Sebab makin hari kita akan bertemu dengan kehancuran dunia. Bila mana bertemu dengan kehancuran dunia, Allah akan hancurkan dulu orang-orang yang Allah kasih. Maksudnya apa? Allah akan tarik nyawa, Allah akan matikan dulu orang-orang yang Allah kasih.
Allah akan tarik nyawa orang-orang yang Allah kasih. Supaya apa? Tidak terkena daripada binasa kehancuran dunia dan fitnah kehancuran dunia. Allahu Akbar. Seorang demi seorang Allah tarik. Jadi kalau siapa-siapa yang belum solat ghaib, solat jenazah ghaib, bagi Ustaz Ismail Kamus, kita ni membesar dengan ceramah-ceramah beliau. Membesar dengan ceramah-ceramah beliau. Maksudnya apa dia? Dengan ilmu-ilmu beliau, masya-Allah. Bila kita tengok balik dia punya kisah hidup, kelahiran dia, rupanya orang-orang dekat sini, dia orang Batang Kali. Tapi kita punyalah jahil dengan orang yang berilmu ni, jahil dengan ulama ni sampai kita tak tahu sejarah. Itu sebab kita cerita. Ulama yang masih hidup ni kita cerita, andai kata kalau kita dengar ada tomahan-tomahan yang dilemparkan kepada beliau, kita dengan ada iman, kita ingkar. Kita ingkar perbuatan orang-orang seperti ini. Masya Allah. Pada tahun 1414 Hijriah bersamaan dengan 1994, 1994 Masihi, apabila kembali ke tanah tumpah darahnya daripada Mekah, beliau kembali ke Yaman. Beliau telah mengasaskan sebuah pusat pendidikan Islam yang diberi nama Darul Mustafa di kota Tarim, Hadramaut. Ini satu madrasah pesantren ataupun pondok yang cukup terkenal pada hari ini. Kalau pergi Yaman, tengok dulu mengaji dekat mana. Kalau Darul Mustafa ni maklum, ma'ruf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau pergi mengaji mana? Di Sana'ah, tengok dulu. Situ ada Syiah, situ ada Wahabiyah. Mengaji dengan guru mana? Betul ke? Allah. Di peringkat awal, penubuhan Darul Mustafa diasaskan atas beberapa matlamat seperti berikut. Menimba ilmu syariat dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya secara talaki dengan guru-guru yang berkeahlian dalam bidang tersebut berserta sanad mereka. Kita nak mengaji guru ni pastikan bersanad. Bukan mengaji guru yang mana guru tu ambil ilmu daripada radio. Yang guru tu ambil ilmu daripada baca buku tanpa berguru. Bukan berguru dengan guru yang ambil ilmu daripada televisyen ataupun siaran-siaran keagamaan. Tidak. Ambil guru daripada guru, yang mana guru ni ambil daripada guru, yang mana guru ni ambil daripada guru ke guru ke guru ke guru ke guru, akhirnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia panggil guru bersanad. Sebab disebutkan, saya lupa satu hadis tu. Sebab al-isnadu minad din. Sebab bersanad ini adalah sebahagian daripada agama. Ambil ilmu yang bersanad daripada guru yang bersanad adalah sebahagian daripada dasar agama. Jadi kalau kami ambil ilmu daripada radio, boleh tak boleh? Boleh. Tapi siapakah guru kamu dalam radio itu? Kalau kamu ambil guru daripada televisyen, boleh tak? Boleh. Tapi siapakah guru yang kamu ambil? Kamu tak kenal asal usul dia. Kamu tak tahu. Kalau tahu tak ada masalah. Ni kadang-kadang dengar radio suara macam ustaz ni, kita tak tahu. Ambil ilmu. Sehingga Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyebutkan, siapa yang belajar dengan seorang guru yang tanpa sanad, maka ilmunya sesat. Siapa yang belajar ataupun mengambil ilmu daripada seorang guru yang mana gurunya tiada sanad, yang mana gurunya tiada guru juga, maka ilmu yang diambil itu adalah ilmu yang sesat, walaupun ilmu itu benar. Hakikatnya adalah sesat. Jadi saya sampaikan, mana-mana ilmu yang saya ajarkan, kebanyakan saya ambil daripada guru-guru juga. Saya takkan ajar ilmu yang saya tak ada guru. Ada ilmu yang kadang-kadang kita buat rujukan. Macam ilmu hadis kita pada pagi ini, saya ambil langsung daripada guru saya. Yang ini daripada Al-Habib Ali. Saya bagi tahu sedikit biar jemaah tak ragulah. Duk cakap-cakap ambil guru. Saya sekarang nanti saya sendiri tak berguru pula. Ilmu ni saya ambil daripada guru saya, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Yusuf Al-Jufri. Beliau mengambil guru daripada abang beliau, yakni daripada Al-Habib Saleh bin Muhammad Said Al-Jufri. Beliau mengambil daripada ayah beliau, Al-Habib Muhammad bin Yusuf Al-Jufri. Kemudian ambil sikit-sikit sampailah. Itu. Maknanya ilmu ni daripada Al-Habib Umar. Cuma kalau secara ringkasnya, Habib Ali dia ambil daripada Habib Soleh. Habib Soleh ni guru kami juga waktu di Darul Mustafa. Habib Soleh ni ambil langsung daripada siapa nama dia, Al-Habib Umar. Al-Habib Umar ni ambil daripada ayah mertuanya, yakni Habib Muhammad Al-Haddar. Habib Muhammad Al-Haddar ambil daripada guru, ambil guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersanad. Jadi insya-Allah kalau bagi ibu-ibu, ayah-ayah, penonton,
pada pagi ini kalau boleh istiqamah sampai habis, kalau kita boleh istiqamah sampai habis, boleh dengar, akhir sekali nanti saya akan bagi ijazah kepada ibu-ibu, kepada ayah-ayah, kepada para pendengar, insya-Allah sekurang-kurangnya kita ada ilmu yang bersanad. Allahu akbar. Mulia ilmu yang bersanad ni, jaga elok-elok. Kita tak baca pun tak apa. Cuma eloknya kena baca lah. Cuma bila orang tanya ilmu yang bersanad ni, aku ada, alhamdulillah. Cuma dapat ikuti habis sampai habis lah. Saya buat sekejap. Mula-mula memang sepanjang sikit sebab kita cerita mukadimah bagi kita kenal dulu. Nanti dah baca hadis, insya-Allah pendek. Insya-Allah pendek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ini yang diajar di Darul Mustafa. Jadi kalau ada ibu-ibu, ayah-ayah yang berniat nak hantar anak di Darul Mustafa tu, saya ucapkan teruskan niat anda. Sebab tempat itu bukan calang-calang tempat. Tempat itu bukan tempat yang biasa. Sebab yang lahir daripada Darul Mustafa ni, insya-Allah kalau dia mengikut atur cara, mengikut tata tertib, mengikut nizam ataupun apa-apa yang telah ditetapkan oleh pihak Madrasah Darul Mustafa ini, insya-Allah dia akan keluar, akan jadi ulama. Akan keluar jadi ulama. Tapi kalau kita tengok, dia ni belajar Darul Mustafa, tapi ya Allah, perangai dia salam. Jangan salahkan madrasah. Tengok pada individu. Waktu di Darul Mustafa ni dia buat apa? Dia belajar ke? Dia mengaji ke? Dia duduk saja ke? Dia main handphone ke? Dia tidur ke? Adab dia dengan guru bagaimana? Adab dia dengan kawan seguru bagaimana? Kena tengok tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya dan mudah-mudahan dapat juga pada sekalian. Ini metode undang-undang ataupun berterdirinya Darul Mustafa atas tujuan ini. Yang pertama. Yang kedua, membersihkan jiwa serta mendidik akhlak. Ini yang diajar, yang dilatih oleh Ahli Habib Umar. Kalau kamu ada pondok, kalau kamu ada madrasah, kalau kamu ada apa-apa pembangunan yang dalamnya perkongsian tujuan untuk ilmu, kalau tidak ada niat untuk latih akhlak yang baik, adab yang tinggi, lupakan. Sebab begitu banyak madrasah-madrasah, begitu banyak tempat-tempat pengajian, sistem-sistem pengajian yang ilmu dia sangat banyak, tapi kurang daripada adab dan akhlak. Sehingga hari ini lahirnya orang yang berilmu tinggi, tapi tiada akhlak dan adab. Padahal kita belajar dengan Al-Imam Malik. Imam Malik sebut apa dia? Al-adabu fawqal alim. Adab ini mengatasi daripada ilmu. Kalau kamu ada ilmu tapi kamu tidak ada adab, ilmu kamu itu langsung tak memberi manfaat dan tidak ada nilai di sisi Allah. Walaupun ilmu kamu ada sedikit tapi adab kamu tinggi, insya-Allah Allah akan bukakan pintu maghfirah. Allah akan bukakan pintu makrifah. Allah akan bukakan pintu kemuliaan bagi kamu di dunia dan juga di akhirat. Yang penting ada adab. Ada adab. Sebab tu kita belajar pun ada adab. Kita belajar ni ada adab. Saya cuma tak tekankan adab sangat. Cuma kita ceritakan sedikit-sedikit. Kalau ada adab, macam kita duduk di rumah, kadang-kadang kita dengar online kan, ada yang baring. Tak ada masalah. Cuma kadang-kadang tu jaga sedikit. Tak banyak, jaga sikit, mampulah. Aurat dan sebagainya. Walaupun saya tak nampak, tapi sebab kita belajar ilmu hadis kan, paling tidak pun tutuplah aurat sedikit. Kadang-kadang pakai seluar pendek yang lakinya dengan pusat terjojol dengar hadis. Ya salam. Kamu dengar hadis, lisan daripada Rasulullah. Dalam keadaan kamu tidak menghormati lisan Rasulullah, bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susah betul lah belajar hadis ni. Tak payahlah, offline terus. Bukan macam tu cara dia. Kita bagi tahu secara ringkas tentang adab dan akhlak kamu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar dengan Syekh Nuruddin, kenal Syekh Nuruddin? Beliau ni mengaji sungguh tegas. Adab dan akhlak dia, masya-Allah. Jadi sebab itu, kalau yang keluar daripada Darul Mustafa, walaupun ilmu dia tak tinggi, sekurang-kurangnya dia keluar tu ada adab dan akhlak yang mulia. Ada adab dan akhlak yang mulia. Kemudian didirikan Darul Mustafa ni atas asas yang ketiga, yang terakhir, mengarus perdanakan ilmu-ilmu yang bermanfaat serta dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diajarkan, yang dibesarkan di Darul Mustafa ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Maksud ilmu yang bermanfaat apa? Ilmu yang boleh beri faedah pada diri dia dan juga diri orang lain. Ilmu yang boleh mengingatkan diri dia pada Allah dan juga ilmu yang boleh mengingatkan orang lain kepada Allah. Sebab tu dia di atas metode dakwah.
Kalau belajar, macam saya belajar sistem-sistem di Yaman, jadual-jadual seperti mana kitab-kitab di Yaman, mereka tidak akan tinggal daripada kitab-kitab dakwah. Dakwah tu tamah, mesti ada kitab-kitab ni. Sebab nak bagi tahu apa dia? Dalam pada masa kamu mengaji, kamu ada ilmu, sampaikan walaupun sedikit. Ibu-ibu, ayah-ayah yang berada dalam online kita pada pagi ini, kena sampaikan pada anak-anak kita, suami dan isteri kita, walaupun sedikit ilmu, ni sampaikan. Itulah di antara ciri-ciri ataupun diasaskan matlamat Darul Mustafa di Yaman. 3 benda ni, insya-Allah bila kita faham tujuan kita mengaji, insya-Allah kita akan dapat. Cari akhlak, kemudian gunakan sistem bersanad, mengaji guru dengan guru yang bersanad, kemudian disebutkan cari ilmu yang bermanfaat. Walaupun di tempat yang baik, ada juga ilmu yang tak bersanad. Saya banyak jumpa kawan-kawan saya ni duduk di tempat baik, wallahualam lah, rahsialah tempat dia siapa dan sebagainya. Duduk tempat baik, mengaji ilmu baik, akan tetapi tempat baik, guru terkenal, tapi mengaji ilmu yang jahat. Maksudnya apa? Ilmu yang tidak bermanfaat. Mengaji ilmu silat yang menggunakan khadam, ilmu tegakkan keris lah, ilmu hidupkan api guna ni apalah, pijak kaca. Bila kita tengok kamu ni mengaji tempat dakwah Islamiah, mengaji kitab-kitab terkenal, tapi tu ini atas diri sendirilah. Tapi bila tempat tu dipengaruhi oleh guru-guru yang hebat, insya-Allah takkan termasuk dalam niat yang nak mengaji ilmu selain daripada ilmu yang bermanfaat lah. Cuma itulah insya-Allah ini kalau kita nak binakan niat nak buat pondok ataupun niat nak buat ni. Dan dengan kesempatan ini saya juga inginlah dengan keberkatan bulan Ramadan, mustajabnya mulut ibu-ibu, ayah-ayah yang mendengar kuliah live kita pada pagi ini, minta mohon doakan untuk siapa? Untuk saya sekeluarga, untuk adik-adik dan keluarga saya, untuk mendirikan madrasah ataupun pondok, lebih kepada pondok lah, sistem pondok. Memang niat nak buat pondok tu ada. Sebab tu kami adik-beradik, ayah kami ni hantar ke pondok. Yang ni sistem macam ni, yang ni sistem tahfiz, yang ni sistem madrasah, yang ni sistem macam ni, biar insya-Allah dengan niat tu ada manfaat dan nak dirikan satu pondok. Tak besar tak apa, yang penting adalah orang nak belajar ilmu. Nak dirikan pondok, insya-Allah itu niat dan cita-cita kami sekeluarga lah. Jadi mohon doa dengan keberkatan bulan Ramadan dan mustajabnya dalam bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kami. Tak tahu bila, tapi niat tu senantiasa ada. Cuma nak tunggu daripada orang panggil tanah ataupun ada tempat-tempat yang khusus orang nak hadiahkan, nak sedekahkan ke. Insya-Allah kami dalam proses macam itulah, berusaha agar bermanfaat. Dan kami insya-Allah jika diizinkan oleh Allah dapat mendirikan madrasah ataupun pondok, ma'had dan sebagainya, kami akan jadikan matlamat pondok tersebut seperti mana yang dilakukan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim ni. Insya-Allah mudah-mudahan walaupun kami tak mampu daripada segi nak cari tanah sebagainya, insya-Allah niat tu ada. Allah akan bantu insya-Allah. Akhirnya Darul Mustafa mampu membangunkan tapak pengajian sendiri yang dinobatkan secara rasmi sebagai sebuah pusat pengajian dan pendidikan Islam pada 29 Zulhijjah bersamaan 6 Mei 1997. 1997. Mana terdiri Darul Mustafa ni. Saya masih ingat di antara pelajar awal Darul Mustafa ni hanya 40 orang je. Hanya 40 orang. Di antaranya adalah guru kami, Al-Habib Soleh. Masya-Allah. Guru kami ni di antara pelajar awal yang dulu mengaji dia dekat rumah. Akhirnya bila dah kita tengok, kini Darul Mustafa begitu mendapat perhatian dalam perhatian pelajar-pelajar seluruh dunia Islam. Seluruh dunia ni kenal Darul Mustafa. Kalau orang-orang yang mencari ilmu di Yaman ni, dia tahu. Ditambah pula graduan-graduannya telah diiktiraf oleh Azhar Al-Sharif dan kebanyakannya universiti terkemuka Islam. Orang-orang yang lepasan tu sebenarnya diiktiraf oleh Universiti Al-Azhar Al-Sharif, di antara universiti yang paling lama, yang tertua di dunia ni. Diiktiraf oleh ulama-ulama Al-Azhariyah.
oleh masyaikh di Azhar. Iktiraf. Al-Alama Al-Habib Umar bin Hafid telah banyak membuat lawatan dakwah Islami dan menyampaikan ilmu syarak ke negara-negara Islam di benua Asia seperti Syria, Mesir, Sudan, Pakistan, Indonesia, Malaysia dan Singapura, dan juga ke benua Afrika dan Eropah. Maknanya Al-Habib Umar ni bukan orang-orang biasa. Bukan orang-orang biasa. Amin, amin. Terima kasih. Mudah-mudahan disempurnakan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok di Malaysia ni, macam saya sendiri, saya rasa tertunggu-tunggu bilakah jadual Habib Umar akan datang Malaysia. Bila. Beliau Habib Umar ni akan datang Malaysia kalau akan terus bergabung dengan majlis Darul Mustabak ataupun majlis Al-Habib Ali Zainal Abidin di Setiawangsa ataupun di Wangsa Maju. Maknanya akan bergabung. Maknanya waktu itulah kami nak jumpa. Tapi Alhamdulillah waktu kami di Indonesia, saya dapat bersalaman dengan beliau beberapa kali, banyaklah. Sebab guru kami tu anak murid utama Al-Habib Umar ni sendiri. Tapi nak berjumpa dengan orang alim ni, Masya Allah ya tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, sangat-sangat susah. Sebab orang yang dimuliakan oleh Allah, Allah muliakan juga di pandangan manusia. Walaupun bukan semua yang nampak dia mulia, tapi ada orang-orang yang berhati mulia akan dimuliakan oleh Allah sebab memuliakan orang-orang yang diangkat mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Susah. Saya pernah salam beliau, cium tangan sampai ditumbuk oleh pak cik ni. Pak cik ni sampai tumbuk siku apa semua. Sebab berhimpit. Pernah satu soft dengan Habib Umar. Allahu Akbar. Kita kalau dapat salam dengan orang soleh ni, masya-Allah. Macam ibu-ibu kalau perempuan kan, jumpa ustazah-ustazah yang masya-Allah, tengok ustazah ni syarifah. Kalau boleh salam. Sebab itu kadang-kadang kalau ada masa kita, sebab kalau kuliah-kuliah ataupun muslimat-muslimat yang ada daripada guru-guru yang berketurunan daripada Nabi Muhammad SAW khususnya, syarifah, kalau ada masa salam, boleh salam. Jumpa ustazah-ustazah ni, salam, ambil kesempatan, ambil ilmu dia. Ambil berkat yang ada pada tangan dan seluruh daripada tubuhnya. Salam ni jangan dia jawab, tak apalah ustazah pun sibuk, cuba salam. Kami dulu Allah, beribu-ribu kan nak salam. Kena tumbuk, kena siku, kena tumbuk, yang penting dapat. Yang tu kita nak. Tapi janganlah sampai kita pembalas, bergaduh balik kan. Tak. Buat baik, buat baik. Tapi dalam keadaan tu, insya-Allah Allah tolong. Dalam keadaan kita ni bersopan santun juga, walaupun kena terajang, kena tumbuk, kena siku ni. Macam ibu-ibu tu insya-Allah lah. Kalau ada ustazah tu, ambil peluang salam. Ambil peluang salam, cium tangan ke, kalau macam perempuan ataupun lelaki pun disunnahkan cium pipi kiri kanan dan pipi kiri. Itu di antara sunnah Nabi SAW. Sebab Nabi SAW peluk dengan sahabatnya. Jadi itu insya-Allah itu di antara muqaddimah pengenalan kita untuk kitab Mukhtarul Hadis. Jadi insya-Allah saya tak dapat lagi, saya ada untuk kitab ni saya ada PDF dia. Tapi PDF dia PDF dia tulisan kita bahasa Arab kan, hadis bahasa Arab, ada tulisan dia kecil je. Tapi kalau kita zoom nampak sikit je hadis dia, pendek-pendek je. Boleh nampak. Cuma kalau macam ibu-ibu lebih selesa nak tulis ke ataupun nak ambil faedah ataupun kesimpulan daripada hadis, tak payah ambil PDF pun tak apa. Cuma ada yang sebahagian daripada, mungkin ada kalangan daripada jemaah ibu-ibu ayah-ayah yang lebih suka tengok hadis kemudian dia catat. Maknanya ada dia punya rujukan jugalah. Kalau yang lebih suka tulis tak ada masalah, ataupun dengar saja dia boleh hafal tak ada masalah. Cuma kadang-kadang kalau nak perlukan macam dia punya matan tulisan hadis ni, saya boleh bagi insya-Allah. Tapi saya akan bagi melalui WhatsApp. Kalau yang berhajat untuk dapatkan PDF tu, dia hadis dia tersusun satu, cuma tulisan kecil, cuma kita boleh zoom. Hadis 1, hadis 2, hadis 3. Kalau siapa-siapa ibu-ibu ayah-ayah yang berhajat, yang ingin terus mendapatkan PDF daripada hadis ni, insya-Allah boleh WhatsApp saya. Boleh WhatsApp saya, insya-Allah saya akan bagi PDF tu. Nanti insya-Allah kuliah-kuliah kita ataupun muzakarah kita yang akan datang menggunakan kitab ini boleh rujuk je. Boleh rujuk insya-Allah. Nanti boleh terus, siapa yang nak boleh WhatsApp saya akan bagi. Kalau yang tak nak pun tak apa, boleh tulis insya-Allah. Sebab kita belajar hadis. Saya bagi tahu awal, insya-Allah habis saja kitab ni saya akan ijazahkan. Supaya kita dapat ilmu yang bersanad. Mungkin ibu-ibu, ayah-ayah yang belajar sebelum ni dapat ilmu, tapi tidak bersanad. Tak ada masalah, ada manfaat dia. Cuma kemuliaan dan darjat daripada ilmu tu kita kurang dapatlah. Bila mana kita bersanad, maksudnya kita ada sandaran. Kamu belajar dengan siapa?
dengan guru ni. Guru ni belajar dengan siapa? Orang macam tu. Sebab dia sebut al-isnadu minad din. Isnad adalah sebahagian daripada agama. Orang yang nak menyempurnakan agama dia, di antaranya belajar ilmu. Belajar ilmu yang bagaimana? Belajar ilmu yang ada sanad, yang guru bersanad. Jadi saya bagi tahu awal, saya dapat ilmu ni bersanad dengan guru saya dan saya dapat ijazah daripada guru saya. Jadi kalau diizinkan oleh Allah, insya-Allah kita akan sama-sama kongsikan ijazah ini kepada ibu-ibu yang sampai habis istiqamah, insya-Allah. Jadi kalau siapa yang berhajat untuk dapatkan hadis ini PDF, boleh kontak nombor saya, WhatsApp saya, insya-Allah. Yang tak ada nombor saya boleh PM saya dalam Facebook, insya-Allah saya akan kongsikan. Dan akhir sekali saya mohon maaf segala salah silap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan seperti mana yang kita niatkan, yakni mahabbah, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga akhir hayat kita, dan bila diberi ujian diberi ujian oleh Allah, kita dapat menanganinya dan mengatasinya dengan seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mohon maaf segala salah silap, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita. Wa hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.